Jadi antara fakta mengenai sakit jantung ya, dan kita semua sedia maklumlah bahawa semakin meningkat usia kita ni kadang-kadang semakin risau juga. Waktu dulu muda dia punya tenaga bukan main banyak lagi. Jadi bila dah masuk dah 40 ke atas ni kadang-kadang kita risau jantung kita kenapa rasa letih sangat ni kan. Tapi itulah kita jangan ingat macam bila kita dah berumur baru kita nak start untuk menjaga semua dan sebagainya. Start daripada muda macam anak kita dah boleh train dah mereka untuk jaga pemakanan. Amalkan gaya hidup yang sihat. Jangan makan, tidur, baring macam tu. Itu masa budak-budak boleh lah. Tapi bila dah remaja, mereka dah ada life mereka sendiri. Itu yang susah kita nak kawal. Rotan keluar time tu. Tapi kan, Muaz, pernah tahu tak macam Fiona dulu kan? Mak Fiona selalu marah tau. Macam Fiona ni, salah satu makanan kegemaran adalah nasi lemak. Okey. Lepas tu Mak Fiona akan cakap, you selalu eat nasi lemak always. You know it's very bad or not? Banyak kolesterol. Okey. Lepas tu awak stop ke ataupun awak teruskan juga makan nasi lemak tu? Of course lah saya tak stop. Tapi tak tahulah betul ke tak. Sebab dengar cerita kolesterol ni menyebabkan sakit jantung. Betul ke tak? Ada orang kata kalau yang minat nasi lemak, makan nasi lemak boleh sakit jantung, tu mitos. Ada orang kata macam tu. Jadi jom kita nak tunjukkan kepada anda antara mitos dan juga yang benar. Fakta-fakta ini jom kita lihat. Antara orang Malaysia ramai katakan ya. Betul ke makan nasi lemak mitos? Tak, kita tengok yang ni. Sakit jantung, mitos atau fakta. Keturunan golongan dewasa, obesiti, kolesterol tinggi, diabetes. Saya rasa keturunan betul, golongan dewasa mungkin juga betul, obesiti mestilah betul, kolesterol tinggi pun betul jugalah. Saya itu penyebab sakit jantung kan? Fakta kot. Fakta lah, memang fakta. Kan? Okey. Seterusnya kita tengok. Ada lagi tak yang mitos ataupun fakta yang kita nak kongsikan? Okey, jadi itu dia 5. Dan kelima-limanya adalah memang fakta. Cuma tadi persoalannya makan nasi lemak setiap hari boleh menyebabkan sakit jantung. Tak tahu itu mitos atau fakta. Kita bawa tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita ada Dr. Norman Muhammad Norawi yang merupakan perunding kesihatan perubatan nutrisi. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Jumpa pagi ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Sihat, Doktor. Alhamdulillah. Tadi jantung tu bukan jantung kami, jantung orang lain. Jantung ni. Mungkin jantung ni. Jantung ni dia dulu. Kecilnya jantung dia. Tapi Doktor, sebelum kita mula dengan lebih jauh, Doktor. Awal-awal pagi ni ramai orang yang tengah sarapan nasi lemak. Ada yang kata makan nasi lemak setiap pagi ni bahaya untuk jantung kita. Betul ke, Doktor? Sebenarnya kita nak nilai satu makanan tu bahaya atau tak pada jantung kita tengok pada kesan dia pada proses keradangan dalam tubuh lah. Kalau satu makanan tu menyebabkan keradangan kita tinggi, itu bahayalah. Dalam konteks ni nasi lemak ni mengandungi minyak, iaitu santan. Kajian terbaru menunjukkan santan ni melawan keradangan. So dia sangat bagus untuk kita mencegah keradangan. So secara tak langsung ni dia bagus untuk mencegah sakit jantung. Itu yang konsep yang betul lah. Dan sebab tu nak dibetulkan fakta balik. Sebab selama ni kita sangkakan minyak kelapa sebagai punca sakit jantung. Dia sebab faktor minyak kelapa ni lemak tepu dia tinggi. Tapi kita tengok apa sebenarnya kajian yang asal yang mengatakan lemak tepu punca sakit jantung ni daripada tahun 50-an. Kajian tu berdasarkan teori yang dipanggil sebagai diet heart hypothesis lah. Dia mengatakan bahawa lemak tepu menyebabkan kolesterol tinggi dan kolesterol tinggi menyebabkan sakit jantung. Kajian ini dibuat oleh Profesor Ansel Key berdasarkan kajian dipanggil 7 country studies. Tapi sekarang ni dia orang mula tahu bahawa kajian tu tidak tepat sebab data asal kajian tu sebenarnya 23 negara, bukan 7. So bila dilihat balik 23 negara ni, sebenarnya tak ada kaitan sangat lemak tepu ni dengan masalah sakit jantung. Sebab tu kajian semula telah dibuat pada tahun 2003 dan dilaporkan pada 2017 yang dipanggil sebagai The Pure Studies. Kalau kita rujuk The Pure Studies, mengatakan bahawa lemak tepu sebenarnya tidak berkait rapat sangat dengan sakit jantung, tapi yang menyebabkan sakit jantung adalah lemak trans. Lemak trans ataupun trans fat. Tu yang ada saya tengok macam makanan ada trans fat free. Yes, trans fat telah dikatakan sebagai punca sebab dia menyebabkan keradangan. Trans fat juga menyebabkan kolesterol dia tinggi. Okey, doktor, kita macam ada satu video nak minta doktor terangkan. Gambar-gambar tadi yang tu kan? tadi kita tengok tadi gambar fakta ataupun mitos yang kita tunjuk ni kan. Adakah sakit jantung ni sebenarnya kita dapat menerusi keturunan? Mitos atau fakta? Keturunan memang ada faktor tapi bukan faktor utama lah. Sebab dalam genetik kita ni dia ada switch dia. Dia boleh switch on, switch off. Kalau kita ada genetik tapi kita off the switch, dia tak ideal lah. Cara nak off tu dia kaedah kita membetulkan lifestyle kita, iaitu dipanggil sebagai epigenetik.
Itu kaedah dia. So bukan 100% walaupun ada faktor keturunan. Maksudnya daripada awal-awal lagi kita dah kena jaga kalau kita dah tahu kita ada keturunan tersebut kan. Dan yang kedua tadi, dewasa. Golongan dewasa banyak yang kena sakit jantung. Secara umum dia memang dewasa lah yang akan kena sakit jantung sebab orang dewasa hidup lama, jadi dia terdedah kepada faktor-faktor yang menyebabkan sakit jantung tu lebih lama. Itu memang tak dinafikan dan lebih kepada orang lelaki berbanding wanita lah. Okey. Wah, lebih pada Sebab lelaki faktor wanita dia ada faktor perlindungan daripada hormon estrogen dia. Dan lelaki juga suka buat benda-benda yang tak sihat lah, macam isap rokok dan sebagainya. Itu contoh kan. Itu contoh dia. Yang ketiga pula ada yang mengatakan obesiti menyebabkan sakit jantung. Ya betul. Obesiti sangat-sangat berkait rapat dengan sakit jantung sebab obesiti sebenarnya menyebabkan keradangan dalam badan kita tinggi. Keradangan yang kita maksud ni keradangan kronik. Keradangan kronik mana tempoh masa yang lama. Dia ni akan menyebabkan masalah pengerasan saluran darah kita yang dipanggil sebagai aterosklerosis. So aterosklerosis tu berpunca daripada keradangan kronik, daripada lemak-lemak yang terkumpul tu akan menghasilkan dipanggil bahan-bahan penyebab keradangan lah. Sebab tu kalau kita test orang obesiti, keradangan dia tinggi. Dan selalu juga kolesterol dia tinggi jugalah. Sebab dia bersaing sebab makanan yang menyebabkan obesiti dan makanan yang menyebabkan keradangan tinggi sama, iaitu gula. Oh, betul. Sebenarnya kaitan yang terbaru dalam jurnal-jurnal saintifik menunjukkan sebenarnya gula adalah punca yang sangat berkait rapat dengan masalah jantung dan obesiti. Jadi gula menyebabkan keradangan. Jadi kat situ lah dia punya point dia. Okey. Jadi adakah salur darah yang pergi ke jantung tu adalah satu ataupun ada banyak? Sebab selalunya orang yang berkaitan dengan sakit jantung ni doktor, dia akan melibatkan saluran darah tu kan? Betul. Kalau kita tengok kat jantung, dia masalah jantung tu bukan otot dia. Kalau kita tengok ada bahagian saluran darah di luar ni. Dia ada 3 sebenarnya saluran darah di jantung ni. Dia panggil coronary artery lah. Yang mana saluran darah tu yang tersumbat. Bila saluran darah tu tersumbat disebab faktor aterosklerosis, maksudnya saluran darah tu menjadi keras. Dia akan menyebabkan otot tu mati. Itu dikatakan serangan jantung. Jadi masalahnya saluran darah. Sebab tu penyakit tu dipanggil sebagai kardiovaskular. Jantung dan saluran darah. Dan dia juga melibatkan saluran darah di organ lain macam kat otak. Kalau perkara yang sama berlaku di otak, dia dapat masalah stroke. Kalau berlaku di buah pinggang, rosak buah pinggang. Kalau berlaku di kaki, dia panggil gangrene lah, kerosakan kaki. Sebab tu banyak berlaku pada pesakit diabetes. Kaki dia tak mau pulih dan sebagainya. Menunjukkan saluran darah dia ada masalah. Dan saluran darah yang tersumbat tu dipanggil sebagai aterosklerosis. Berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan, The New England Journal of Medicine, tahun 99, lama lah, mengatakan aterosklerosis ni adalah berpunca dari masalah keradangan kronik. Jadi kebetulan makanan yang menyebabkan kolesterol dia tinggi juga adalah makanan yang menyebabkan keradangan kronik tinggi. Jadi kalau kita hanya fokus pada kolesterol, kita tak selesai masalah sebab kita juga kena fokus pada menurunkan keradangan. Sebab tu pada tahun 2003 American Heart Association telah membuat satu panduan lah, bahawa kita kena kawal kita punya keradangan dengan bacaan HSCRP, dengan monitor lah, memantau bacaan HSCRP mesti kurang lebih 1, itu dikira sebagai risiko rendah. Antara 1 ke 3 dikira risiko sederhana, lebih daripada 3 dikira sebagai keradangan tinggi dan risiko tinggi untuk mendapat sakit jantung. Jadi jangan hanya monitor kolesterol, kita juga kena tengok keradangan kita dengan monitor HSCRP. Jadi ini benda-benda baru lah yang kita kena tengok dan kita kena nilai semula. Sebab kajian menunjukkan HSCRP is a more strong indicator untuk risiko sakit jantung. Okey, doktor, memandangkan doktor dah bagi tahu kita jangan sekadar monitor kolesterol level kita. Betul. Nak monitor kita punya level keradangan. Macam mana kita nak monitor level? Cek darah. Kita boleh buat cek darah macam cek kolesterol setiap 3 bulan ke, setiap 6 bulan ke. Dan bukan hanya tengok total kolesterol, dia kena tengok HDL. Yang dicakap sebagai kolesterol baik dah lah. Okey. Jadi kalau HDL tu rendah, maknanya keradangan you tinggi sebenarnya. Ini hanya berpandukan daripada cek darah tu. Yes, betul. Dan satu lagi yang penting yang juga dipanggil sebagai independent risk factors ialah triglyceride. Yang banyak orang tak perasan triglyceride sebenarnya adalah kolesterol yang terhasil daripada gula. Jadi kalau triglyceride you tinggi, maknanya keradangan you tinggi. Ini soal kita panggil sebagai indirect indicator lah. Dan yang lebih spesifik yang saya cakap ni HSCRP lah. So kalau kita tengok semua ni, baru kita boleh nilai sebenarnya status risiko sakit jantung yang sebenar lah. Sebab tu dalam konteks bersenam, stres. Kalau kita tengok kenapa bersenam berlebihan boleh menyebabkan sakit jantung. Sebab kajian menunjukkan orang yang over exercise, keradangan dia tinggi.
Gitu. Okey. Sebenarnya kita ada soalan yang banyak juga daripada penonton kita, tapi kita akan bacakan dan juga sampaikan kepada doktor kejap lagi. Sebab sekarang ni kita akan sampaikan info COVID-19 kepada anda semua terlebih dahulu. Sebab kalau tak ada info COVID-19, tak sahlah kami di Borak Kopitiam kan. Setakat semalam, nombor yang dicatat adalah sebanyak 13,899 kes baharu. Dan kalau kita tengok, Sarawak mencatatkan kes harian paling tinggi dengan 2,712, diikuti Selangor dengan 2,341 dan juga Johor dengan 1,377. Dan kalau kita lihat kes harian semakin menurun, jadi kita terus patuhi SOP dan insya-Allah kita harapkan hari demi hari menurun sebab hari-hari kita punya degupan jantung kita ni kuat laju juga. Bila petang tu nak tengok kes itu macam mana, turun ke naik? Kalau turun alhamdulillah, kalau naik je jantung kita lajulah tu, risau. Betul. Okey, sekejap saya nak check dulu saya punya jantung dulu. Wah, sekarang ada smartwatch lagi senang. Kejap lagi kita akan bersama dengan doktor. Betul ke smartwatch kita ni boleh cek jantung kita? Semuanya sampai sini dalam Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Saya Fifi. Doktor, orang yang ada sakit jantung ni kebiasaannya mempunyai cita rasa dan keinginan yang sama macam kita untuk makan macam-macam. Tambah-tambah lagi sekarang banyak makanan yang pelbagai jenis. Contoh macam fast food, seafood, makanan-makanan yang orang jual dekat jalan, dekat pasar malam dan pelbagai lagi. So doktor, saya nak tanya, apakah makanan sesuai untuk pesakit jantung ini? Terima kasih. Itu dia. Okey, mungkin doktor boleh. Makanan yang sesuai, doktor. Yang sangat menarik lah sebab kadang-kadang kita hanya memandang fokus pada kolesterol. Sebenarnya kalau ikutkan pandangan yang terbaru lah, kita kena pandang makanan dari aspek apa kesan makanan itu pada proses keradangan dalam tubuh lah. So ada 3 makanan yang utama yang menyebabkan keradangan. Yang pertama ialah gula pasir, yang kedua ialah tepung gandum dan yang ketiga ialah trans fat. Tepung gandum pun? Ya. Okey. So dalam tepung gandum ada gluten yang menyebabkan keradangan dalam tubuh. Dalam trans fat sebab dia sendiri menyebabkan, dan trans fat ni banyak dalam makanan proses. So basically makanan proses yang mengandung ketiga-tiga bahan ni akan menyebabkan keradangan kita meningkat. Dan itu yang menyebabkan kita punya risiko sakit jantung meningkat. Okey. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita nak nilaikan dari makanan yang sesuai je sakit jantung adalah makanan yang melawan keradangan. Makanan yang melawan keradangan yang paling utama ialah sayuran dengan buah-buahan. Dan juga makanan-makanan yang mengandungi lemak-lemak sihat seperti minyak ikan omega 3. Apa yang tahu dia lah. Minyak yang dipanggil sekarang MCT oil atau MCFA, medium chain fatty acid, yang ada kaya dalam minyak kelapa. Dan juga minyak-minyak yang mengandungi omega 9 seperti minyak zaitun dan minyak kelapa sawit kita. Yang sangat-sangat bagus melawan keradangan. Jadi antara itulah pemilihan kita macam mana kita menilai satu makanan tu. Itulah orang yang selalu cakap macam kalau kolesterol jangan selalu ingatkan kolesterol tu bad kolesterol. Ya, dia ada kolesterol baik. Dia ada yang sebenarnya. baik dan juga yang tak sebab baik. kolesterol dia hanya akan berubah menjadi jahat bila dia teroksida. Dia panggil oxidized LDL lah. Yang LDL dia bila dia teroksida baru dia menjadi masalah dan badan kita akan mencetuskan reaksi keradangan tu di dalam dinding saluran darah kita. Yang menyebabkan dinding saluran darah kita akan mengalami proses aterosklerosis. Jadi pengoksidaan tu bermula disebabkan kita tak cukup antioksidan. Jadi kita kena ambil secukupnya sebab dia saya start dengan buah-buahan dengan sayuran sebab ni adalah dua makanan yang sangat kaya dengan antioksidan lah. Tapi jangan lupa makan sayur dengan buah lah. Tapi itu yang paling susah sekali tu. Nampak senang. Betul. Dah lah lebih murah tapi dia susah untuk nak Kalau ambil. kita tengok tahun lepas Menteri Kesihatan sendiri umumkan dalam NHMS 2020 bahawa 95% penduduk Malaysia sangat kurang makan sayur dengan buah. Okey. Jadi itu antara usaha kita yang kita kena buat lah. Tambahkan pengambilan sayur dengan buah. Saya kena banyak makan sayur. Untuk kita bantu jantung kita. Okey, doktor. Sekarang ni kalau kita berada di rumah kan, ada orang sekarang lebih risau mengenai jantung ni. Bagaimana pembacaan jantung yang normal, doktor? Dan juga mungkin ada alat yang senang untuk kita sepatutnya kat rumah kena ada satu.
untuk kita sentiasa memantau pergerakan jantung kita. Sebab sekarang ni bila ialah ada COVID-19, ada cerita yang pelbagai ni, dengan cerita sikit pun kita risau. Kalau ada jiran sebelah kena positif pun jantung kita tu tak berhenti-henti dia punya pergerakan dia kan. Jadi bagaimana doktor? Itu berdebar-debar jantung sebenarnya bukan secara direct menunjukkan kita ada masalah jantung. Sebab bila kita anxiety, kita risau, macam tengok laporan COVID yang kita dah debu-debu, itu mungkin menyebabkan degupan jantung kita tinggi. Tapi kalau kita biarkan keadaan tu berterusan, dia boleh efek jantung juga. Sebab stres. You mengalami kerisauan atau anxiety, you akan stres. Bila stres, dia akan membebankan itu. Sebab stres yang berpanjangan, dia akan mencontohkan dua perkara. Satu, dia akan meningkatkan kadar glukosa. Gula dia akan naik. Dan yang kedua, dia akan menyebabkan keradangan yang tinggi. This is where stres menyebabkan masalah jantung. Itu yang kita kena jaga tu. So kalau you tengok you punya heartbeat sentiasa tinggi, you kena cool down lah. Kena cool down. Jangan ikutkan sangat. Doktor, tadi saya dengan Fiona ada tengok kita punya smartwatch. Sekarang ni saya yakin semua dah ada kan. Jadi bagaimana doktor pembacaan smartwatch tu? Adakah tepat ataupun kita bolehlah at least kena ada smartwatch untuk kita tengok macam mana bacaan jantung kita? Ya, boleh. Sebab smartwatch dia boleh detect sebab kita tak ni, dia boleh detect kita punya nadi lah. Sebab tu nadi, bacaan nadi. Secara umumnya bacaan nadi yang kurang pada 80 itu okey lah. Tapi kalau bacaan di bawah 60 itu sebenarnya you are seorang yang fit. Sebab the lower you punya heart rate, the fitter you are lah. You sangat fit, you selalu exercise. This is very good lah. Tapi adakah bacaan jantung orang dewasa dengan kanak-kanak dia punya ukuran tu sama? Ya, berbeza. Kanak-kanak laju sikit. Kanak-kanak adalah lebih laju berbanding orang dewasa. So risau pula kan. Tadi doktor cakap the lower the better. Tapi bila saya check anak saya punya, dia punya memang tinggi, jantung itu laju. normal. Wanita mengandung pun lebih laju. Jadi kanak-kanak pun lebih laju, itu fisiologi lah. Itu tak ada masalah. Itu normal je. Doktor, ada satu soalan daripada penonton kita. Yang ini soalan daripada penonton kita tanya apakah punca sudden spike pada heartbeat? Dia COVID stage 4, intubate 6 hari, dah 2 kali heartbeat dia spike 240. Dan lepas baring baru heartbeat kembali normal tapi bacaan oksigen pula ikut turun. 240 tinggi doktor. Betul, tinggi, itu sangat tinggi lah. Itu dia panggil takikardia lah. Sebenarnya berlaku perembesan hormon dalam badan kita, dia panggil adrenalin. Sebab bila dia mengalami stres, adrenalin akan keluar. Adrenalin akan efek pada jantung secara direct, menyebabkan jantung debut laju. Jadi mungkin dia mengalami stres masa tu, sebab tu dia jatuh, laju lah. Tapi bila laju lama-lama sangat, dia tak bagus lah. Sebab dia dengan jantung dia penat. Itu pasal dia kena lower down. Sebab doktor kalau di hospital dia akan bagi ubat untuk turunkan tekanan degupan jantung biar dia perlahan. Ini kalau kat hospital ada ubatnya. Kalau kita kat rumah sekarang ni doktor, macam mana? Sebenarnya ada tak cara-cara untuk kita nak cool down kita punya degupan jantung ni? Sebab orang yang mengalami stres, anxiety, dia akan bernafas laju, degupan jantung dia laju. Dia kena cool down dengan cut down. Dia kena tarik nafas dalam-dalam, macam teknik meditasi lah. Dia tarik nafas dalam dan dia lepas masuk, dia kena cool down, tarik nafas, lepas, tarik nafas. Itu antara teknik-teknik yang dia boleh buat lah. Ataupun satu lagi dia teknik distraction. Dia kena distract benda lain. Jangan fokus pada apa yang dia risaukan tu. Itu kaedah dia lah. Doktor, nak tanya jugalah kan, sebab macam saya macam ada dengar-dengar yang orang cakap kalau sakit jantung ni dia untuk lelaki dia lain sikit, dia punya macam punca dia punya apa simptom-simptom dia. Untuk wanita lain sikit. Betul ke benda dia, tu? Simptom sama sakit dada, sakit jantung. Cuma orang perempuan lebih susah nak kena sebab saya kata faktor hormon. Kajian menunjukkan wanita punya estrogen, sebenarnya estrogen wanita tu dia melawan keradangan. So, sebab tu kita tengok jarang kita dengar wanita kena serangan jantung semasa tempoh dia sebelum menopause. Tapi selepas menopause risiko dia sama dengan lelaki. Sebab dah tak ada perlindungan estrogen. Sebab lepas menopause estrogen dia turun lah. Orang lelaki sebab faktor gaya hidup sebenarnya. Saya tengok lebih pada gaya hidup lah. Orang lelaki lebih terdedah pada gaya-gaya tak sihat seperti isap rokok, stres yang berlebihan kan. Jadi itu semua mengundang kepada masalah-masalah jantung yang menyebabkan keradangan you naik lah. Dan dia menyebabkan you stres. Okey. Itu lebih. Jadi doktor, secara ringkasnya, ni ada kata cure craft. Doktor, betul ke risiko keradangan jantung ni akibat dari vaksin? Boleh ada keradangan? Ini juga antara risiko doktor. Nak ambil vaksin, takut keradangan jantung. Itu jadi masalah. Dia keradangan yang menyebabkan masalah jantung ialah keradangan kronik. Okey. Yang berlaku dalam tempoh 10, 20 tahun, 30 tahun. Vaksin baru apa dia? Sebenarnya lebih pada anxiety, dia risau. Dia risaukan sebab dia kata anxiety of unknown.
Sebab dia tak tahu dan dia Betul. takut. Jadi macam-macam pula berita. Sekarang ni kan Google macam-macam boleh tanya dia. Jadi dia takut. Itu yang anxiety. Itu saja sebenarnya. Dan itu tidaklah menyebabkan keradangan menyebabkan sakit jantung. Sebab dia ambil masa yang panjang. Lagi 10 tahun mungkin lah. Tapi sekarang not now lah. Itu saja. Tapi kita boleh sentiasa mengawal keradangan kita dengan pemakanan. Betul, pemakanan. Kita kena Banyak sayur exercise. dengan buah. Ya, exercise secukupnya. Okey. Awal stres dengan baik. Tidur yang cukup. Rehat yang cukup. Itu antara-antara cakap dah kita mengawal keradangan. Itu konsep dia. Rehat yang cukup, jangan tidur rehat yang cukup, berlebihan. Okey. Tidur. Ini tidur tak tentu masa, tak boleh juga. Kalau tidur kita tak cukup, kita menyebabkan keradangan dalam badan. Sebab badan kita tak dapat cukup rehat. Sebab tidur dia menyebabkan dua, otak dan fizikal. Jadi itu. Okey, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Norman Muhammad Norawi, Perunding Kesihatan Perubatan Nutrisi. Kita harapkan kepada anda semua sedikit sebanyak dapatlah membantu anda ya mengalami yang masalah jantung ini. Kita kena sentiasa jaga juga jantung kita dalam apa saja keadaan, walaupun stres macam mana pun, tidur, rehat tu kena cukup. Betul. Baiklah, terima kasih doktor. Terima kasih. Doktor mungkin boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook kalau ada Ya, soalan. boleh follow saya dekat Facebook saya, Dr. Norman Norawi, dan juga di YouTube saya lah. Ada banyak video di sana, boleh dapat ilmu-ilmu insya-Allah secara percuma ya kat YouTube ni. Kan Dr. Norman Norawi juga sama. Baiklah, terima kasih doktor. Okey.